Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan baik ketika ini, walaupun di mana sahaja anda berada. Yang penting kita kena sentiasa menjaga kesihatan, menjaga keselamatan dan menjaga segala SOP yang telah ditetapkan. Dan insyaAllah hari ini kita akan jalankan satu sesi taklimat berkaitan tentang penilaian alternatif ataupun dipanggil PALT, P-A-L-T ya, untuk sesi Disember 2020 di peringkat Politeknik. Dan kita rasa amat bertuah pada hari ini kerana kita dapat sokongan, dapat support daripada unit peperiksaan Jabatan Kejuruteraan Awam, dan kita ingin ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Anam selaku ahli jawatan kuasa peperiksaan Jabatan Kejuruteraan yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini untuk satu sesi taklimat kepada para pelajar. Apa khabar Cik Anam? Alhamdulillah, sihat semua. Sihat Cik Anam ada berada di mana sekarang ni? Saya sebenarnya berada di bahagian Datuk. Baiklah, kita akan terus bersama dengan Cik Anam. Jadi untuk soalan pertama kita Cik Anam, apa perbezaan di antara proses penilaian akhir yang kita jalankan sebelum ini, sebelum PKP, sebelum adanya COVID-19 dengan penilaian alternatif yang kita akan jalankan tidak lama lagi untuk sesi Disember 2020. Silakan Cik Anam. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah ya jafalati silati adrikni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Rizan kerana sudi menjemput unit exam jabatan untuk memberikan taklimat. Sebenarnya taklimat ni sangatlah bagus dan saya rasa sangat bertuah lah kerana dijemput oleh Encik Rizan untuk menyampaikan taklimat lah. Okey, apa itu perbezaan antara penilaian peperiksaan akhir dan juga penilaian alternatif? Okey. Sebenarnya penilaian peperiksaan akhir ni adalah peperiksaan secara face to face. Awak kena hadir ke poli, awak kena datang pakai pakaian kemas, awak kena isi borang, apa semua datang masuk ke dewan manakala beza dengan penilaian alternatif pula. Penilaian alternatif ni adalah satu penilaian bagi menggantikan peperiksaan akhir. Okay. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau kita tengok, kita ni di pasca COVID, okay, di mana sekarang ni kita tengok COVID ni makin menjadi-jadi. Jadi pelajar tidak dibenarkan balik ke kampus, dan kami pun tidak boleh pelajar. Jadi nak tak nak kami pun perlukan adakan satu penilaian alternatif di mana untuk menilai pelajar. Jadi sebab itulah kita namakan dia sebagai penilaian alternatif, sebagai orang kata medium, orang kata sebagai satu platform untuk menilai pelajar. Jadi beza utama kat sini ialah cara pelaksanaan. Kalau kita tengok pelaksanaan peperiksaan akhir, kita akan buat secara face to face. Awak datang ke poli, datang ke kampus, belajar apa semua. Tapi manakala penilaian alternatif ni pula kita akan buat secara maya, di mana pensyarah kelas akan jadi pengawas peperiksaan masing-masing dan akan mengawas pelajar masing-masing. Kalau kita tengok, kalau dulu peperiksaan akhir, pensyarah yang mengajar tidak mengawas pelajar yang periksa. Tapi untuk penilaian alternatif, pensyarah mengajar ni akan mengawas. Dan kita akan buat secara maya, di mana platform peperiksaan itu akan ditentukan, penilaian alternatif itu akan ditentukan oleh pensyarah kelas masing-masing lah. Jadi bezanya kat situ. Kalau dulu peperiksaan akhir, pelajar kena attend, kena masuk dewan peperiksaan, duduk di meja masing-masing di dewan peperiksaan, jawab di atas kertas. Betul. Kemudian dihantar dokumen tu, hard copy tu dihantar kepada pengawas peperiksaan. Tetapi
penilaian alternatif ini, sistem penilaiannya diadakan secara online atas talian. Jadi pelajar akan menjawab di tempat masing-masing, mungkin di rumah ke di tempat masing-masing. Kemudian mereka cuma perlu hantar dia punya soft copy saja. Ya, betul. Itulah perbezaan di antara penilaian akhir dan penilaian alternatif. Basically, penilaian itu tetap dijalankan. Ya, betul. Penilaian akhir dan penilaian alternatif ni sama pentingnya. Ya, betul. Betul. Dia menentukan awak punya pointer ya, untuk awak punya semester ni pointer ke awak punya grade. Jadi nak tak nak awak kena hadir dan kena attend dan wajib hadir. Dan jika awak tidak hadir, awak akan automatik, biasalah kita pun tahu bila macam sebelum ni awak tidak hadir final exam, awak pun akan secara automatik gagal lah. Maksudnya tidak hadir saja penilaian alternatif, automatik dikira gagal. Jadi nak tak nak kena hadir juga, walau bagaimana cara sekalipun kena usaha untuk hadir penilaian alternatif. Pentingnya sama, dia seumpama peperiksaan akhir, cuma teknik ataupun caranya berbeza. Teknik alternatif itu yang dipanggil penilaian alternatif. Betul kan? Ya, betul. So apa kata orang pantang larang, perkara-perkara yang pelajar perlu elakkan semasa menduduki penilaian alternatif. Okey. Sebenarnya perkara yang perlu dielakkan adalah pertama sekali ialah jangan meniru. Jangan meniru. Okey, sebab apa saya katakan jangan meniru? Kita ni walaupun pensyarah tak nampak awak duduk kat mana-mana kan. Kita tak nampak, kononlah pengawas tak nampak, tapi kita ada yang satu, yang maha satu, yang maha melihat, yang nampak awak buat. Benda-benda macam ni adalah orang kata, inilah orang kata sumber keberkatan ilmu, sumber keberkatan usaha awak tu. Okay? Jadi bila awak menipu kan, memanglah awak menipu tu, awak kata okey tak ada apa, tak ada masalah. Tapi yang satu tu nampak, dia tu maha membalas kan, dia tu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui semua. Okay? So janganlah cuba menipu, jangan cuba meniru ke. Sebenarnya perkara yang perlu dielakkan ni awak juga boleh baca di dalam peraturan peperiksaan yang pensyarah nanti akan baca. Yang kedua ialah kalau boleh pelajar jangan buat benda lain daripada masa menjawab. Sebab apa? Kita risau sebab dengan waktu yang terlalu terhad tu, pelajar pergi buat benda lain pula, pergi buat air ke, pergi makan ke kan. Mentang-mentang lah tak ada siapa jaga awak buat kat rumah kan. Tolong jangan tengah awak menjawab tau pergi main online pula ke, tak boleh. Kita tolong tentukan fokus. Masa 2 jam ataupun 1 jam bergantung pada paper je, jangan risau. Kita tak ambil masa yang lama. Kalau awak rasa awak tak boleh jawab, hantar awal. Tapi kalau boleh jangan hantar awal lah, jawab je. Sebab link jawapan tu pun nak tunggu pensyarah awak bagi pun lepas habis exam juga kan. Tak nak buat. Janganlah kata tak boleh ke apa ke, benda-benda macam ni tolong serius. Take serius. Kita ni belajar kena serius. Okay. Alright. So, okay, tadi yang saya dah kata tadi pasal meniru, pasal jangan buat benda lain Dan kedua, tolong kalau kata meniru ni Cik Anam, kalau kita sebagai pensyarah, kalau ikut taktik pelajar ni, kita sebenarnya boleh detect pelajar-pelajar yang meniru. Kan? Kalau kita tengok seorang pelajar dengan jawapan pelajar yang lain, jawapannya sama, salahnya sama, titik perpuluhannya sama, garisannya sama. Sudah pasti di situ ada satu komplot di belakang yang berkongsikan jawapan. Dan kita tegaskan bahawa sekiranya kita jumpa perkara ini, yang memberi maupun yang menerima jawapan-jawapan yang sama ini, kita akan ambil tindakan yang tegas. Satu lagi, kalau kita dapat kenal pasti jawapan yang diisikan itu sama dengan nota di slide PowerPoint lecturer, sama dengan nota-nota PDF, sama dengan buku, sebiji word by word, kita boleh detect, kita boleh kesan sebenarnya. Pensyarah-pensyarah ada pengalaman untuk mengesan. Jadi tolong jangan ambil mudah perkara ini. Jangan kata kita tak tahu, kita akan terlepas. Alright, sebenarnya pasal elak ni, mengelak apa yang awak perlu elak pasal exam. Sebenarnya apa-apa yang perkara yang akan mengganggu awak jawab exam, tolong elak semasa exam ni. Janganlah buat.
Okey, janganlah buat benda yang tidak berkaitan dengan exam, dan tolonglah bersedia dengan segala benda. Maksudnya semasa exam ni make sure lah apa-apa perkara peralatan yang awak perlukan untuk jawab exam ni ada di sekitar awak. Jangan satu dekat dapur, satu lagi dekat ruang tamu, satu lagi dekat sini. Atau tiba-tiba kertas habis nak pergi kedai pula beli kertas. Tak boleh. Janganlah kertas. Maksudnya ready. Benda-benda macam ni awak kena peka dan juga kena betul-betul orang kata bersedia. Benda-benda macam ni kan kadang-kadang benda-benda macam ni awak tak jangka. Perkara-perkara yang tak jangka tu awak kena jangka sebelum exam. Sebelum pilihan alternatif ni. Kadang-kadang dengan adanya bahan rujukan di depan mata ketika menjawab peperiksaan menyebabkan kita mengambil masa yang lebih lama untuk menjawab. Betul. Kita nak cari kat mana dalam buku, kita nak selak sana, selak sini, cari buku tu, cari buku ni. Last jawapan tak jumpa, masa pun tamat, tak sempat nak hantar. Jadi lebih baik bersedia awal, kemudian masa peperiksaan berjalan tu, masa tu luahkan semua apa yang ada. Betul. Sebab tu sebelum mana-mana lah peperiksaan akhir ke, quiz ke, awak kena study sebenarnya. Awak tak boleh lawan. Kita boleh tak payah study lah, boleh jawab tiba-tiba, tak mungkin. Sebenarnya bila awak tak ready, dia lagi menyusahkan diri awak, lagi menyebabkan awak tidak boleh menjawab sebenarnya. Jadi betul, tak nak, tolong study betul-betul. Okay. Alright. Okay, itu sajalah peringatan yang perlu pelajar ikut, perlu akur semasa sesi penilaian ini dijalankan. Okey, kita buka soalan kepada pelajar. Sekiranya ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan terus kepada Cik Anam, ataupun kalau boleh saya bantu untuk menjawab, kita boleh discuss sekarang. Rehan dari DSB 3. Raihan dari DSB 3. Okey, silakan soalannya Raihan. Tapi saya tu Okey. Waktu nak scan tu ada masa tak? Scan tu ada masa tak? Masa nak scan. Masa scan dan upload tu dia termasuk dalam tempoh peperiksaan yang diberi ke ataupun di luar waktu peperiksaan? Okey, sebenarnya waktu scan ni dan juga waktu menghantar ni pensyarah khusus yang akan tentukan. Pensyarah khusus yang akan tentukan. So dia bergantung pada pensyarah khusus. Jadi kalau ikut saya tak ada masa. Saya kata lepas jawab terus scan je. Macam tu. Bergantunglah kepada pemahaman pensyarah awak. Jadi cuba tanya. Sebab tu awak kena banyakkan bertanya kepada pensyarah khusus untuk memudahkan awak. Saya Umairah. Umairah. Okey Umairah, silakan Umairah dari DKA. Okey, encik saya nak tanya contoh kalau kita punya pensyarah suruh on team lah sepanjang exam tu. Tapi line kita terputus. Macam tu, boleh ke? Macam ni Okey, kalau ikutkan macam ni sebenarnya ikutkan daripada apa yang saya faham semasa taklimat peperiksaan hari tu. Okey, sepatutnya pensyarah dia perlu benarkan pelajar offline untuk mengurangkan pelajar punya penggunaan data. Okey. Jadi sepatutnya semasa exam pensyarah benarkan pelajar untuk offline untuk mengurangkan penggunaan data. Jadi pelajar mungkin atas budi bicara pensyarah masing-masing lah. Minta lah kat dia offline ke apa ke. Sebab kita tak nak pelajar banyak menggunakan data. Sebab kita tahu kan pelajar mungkin ada 2, 3, 4, 5 exam. Banyak exam, takkan dah 5 exam, 5 exam nak kena online panjang kan. Habis data pelajar. Jadi pensyarah dia kena consider lah. Cuba pelajar berbincang dengan pensyarah masing-masing macam mana. Okay, tapi mengenai kadar internet putus-putus tu, kalau boleh pelajar bila dah dapat soalan tolong screenshot. Saya cakap terang je. Dapat je soalan terus screenshot. Ataupun mungkin pensyarah bagi link ke ataupun bagi secara share screen ke, tolong screenshot. Untuk sebab apa kadang-kadang tiba-tiba putus lah internet. Dah awak tak boleh jawab. Jadi sebenarnya macam ni tau. Kita penilaian alternatif ni sebenarnya dia adalah kreativiti sebenarnya. Awak ni sebenarnya awak adalah satu generasi yang dah memang tahu pasal internet, pasal teknologi. So sebenarnya alasan yang macam cik tak dapat download lah, cik tu tak boleh. Sebenarnya benda-benda macam tu macam tak munasabah lah kot kan. Jadi tak nak sambat screenshot ke, orang kata buat screen apa orang kata apa nama save screen ke, benda-benda macam tu lah. Ambil gambar ke, senang.
Kadang pensyarah dia nak buat macam tu sebab dia nak pantau pelajar dia. Dia tahu pelajar dia selalu cilok kat kelas agaknya. Mungkin kita tak tahu, tapi kalau boleh lah, kalau awak bincang lah dengan pensyarah macam mana. Bincang lah. Discuss lah kan. Nego lah dengan pensyarah. Nego nanti let go. Kalau dia senang hati sebab dia juga yang akan marking paper nanti. Betul. Okey Umairah, okey ke jawapan Umairah? Okey, terima kasih. Alright, terima kasih Tania. Umairah, good luck untuk final. Baik, sebagai penutup saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Anam kerana sudi meluangkan masa untuk sesi taklimat kita pada hari ini. Kita amat hargai dengan kesusahpayahan dan kesungguhan Cik Anam yang ketika ini berada di rumah di Bagan Datuk untuk sama-sama memberi taklimat kepada pelajar. Terima kasih banyak Cik Anam. Ada apa-apa nak cakap ucapan terakhir? Okey, terutama sekali saya nak cakapkan penghargaan lah kepada Cik Rizal kerana sudi menjemput saya. Siapalah saya sebenarnya? Cik Rizal nak jemput kan? Saya jemput, yelah orang baru kan? Okey, tapi tak apa. Sebenarnya kalau ada apa-apa pertanyaan, tolong tanya pensyarah. Jangan biar diri awak diselubungi misteri. Okey? Benda-benda macam tu je. Nah, dan tolong bincang dengan pensyarah sebab awak beruntung penilaian alternatif dijalankan dengan pensyarah subjek masing-masing. So pensyarah subjek memang dah kenal awak macam mana. Jadi awak kenalah berusaha, kena tanya Jangan biar diri awak macam tak faham ke apa ke, tolong tanya. Jangan diamkan diri. Okey. Pensyarah ni dia ada budi bicara. Jadi mungkin awak boleh berbincang elok-elok, slow talk elok-elok dengan pensyarah. Okey, jadi saya nak minta maaf lah kalau ada salah dan silap, ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Janganlah simpan dalam hati kita kosong-kosong lah senang cerita. Okey, saya di sini pun banyak yang saya tak tahu. Saya pun belajar juga macam awak. Jadi kita kat sini kena sama-sama lah berusaha mempertingkatkan diri, memperbetulkan diri. Ingatlah, kita buat kerja semua ni kerana Allah, kerana the only one. So sama-samalah kita memajukan diri, sama-samalah kita muhasabah diri. Kita ni siapa. Dan saya doakan awak semua maju jaya. Okay, walaupun awak tak dapat masuk politeknik, awak tetap juga pelajar politeknik. So janganlah awak risau ke apa ke, tak ni ke. Awak tetap belajar politeknik. Mungkin kita doa, sama-sama doa COVID ni selesai cepat. Boleh kita balik ke kampus balik macam biasa. Sebenarnya itu je sebenarnya. Saya pun kadang-kadang rindu juga kan pelajar masuk ke, bertanya ke apa kan. Jadi bila belajar online dia ada macam kekurangan sedikit lah, tak sama macam depan-depan. Okay, so good luck semua. Jangan mengaku kalah. Learn to survive. Baik, jadi sampai di sini saja sesi taklimat penilaian alternatif kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada unit peperiksaan dengan asyik bersama unit kaunseling Jabatan Kejuruteraan Awam. Jadi kita ucapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selamat maju jaya kepada para pelajar yang akan menduduki penilaian alternatif bermula pada minggu hadapan, ada hari Isnin insya-Allah. Dan kita sama-sama berdoa agar wabak COVID-19 ini dapat dijauhkan, dapat dihabiskan, dapat dibuang lah. Dibendung. Okay? Dibendung ke dan sebagainya. Kita dapat sama-sama kumpul sekali lagi masuk kelas pada sesi-sesinya. Kata-kata semangat sikit. Itulah kata-kata semangat. Keep it up, don't give up. Okay. Walaupun apa pun yang berlangsung, kita tetap kena teruskan hidup dengan cara yang berbeza. Okay, jadi sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.